bila kita nak buat loan tu, dia ada fasa dia. Ini based on experience saya. Yes. The best business adalah, the best time ataupun masa terbaik you buat loan adalah Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat kembali ke dalam podcast Talk to OZ bersama dengan saya Omar dan juga saya Ozi Zuri. selamat datang kami ucapkan kepada anda di dalam YouTube channel OZ Zuri Official untuk podcast Talk to OZ, di mana kita akan bersembangkan beberapa perkara berkenaan dengan bisnes khususnya. Kalau ada benda yang merapu kita nak sembang, nanti kita sembang. Okay. Ada time segmen merapu. Yes, ada. Nanti kita buatlah segmen merapu apa. Kalau anda nak kita buat. Tapi kita kalau boleh kita tak nak lah kan. Kita nak bagi yang bermanfaat lah. Kalau kita boleh, nak bagi manfaat. So tujuan kita buat pun adalah nak memberi manfaat kepada anda yang menonton kita punya video, kita punya podcast tentang bisnes lah khususnya. Dan insyaAllah untuk kali ini setiap video yang kita sediakan kita harapkan dapat memberikan impact yang bagus kepada anda selepas ini. Okay? Yep. Alright, so kita akan teruskan Tuan Rozi. Kita punya podcast memang senang, direct to the point. Betul. Tak nak cakap banyak, terus jalan saja. Dan kita nak terus kepada soalan. Okay, soalan yang kita nak discuss hari ni. Yes, yang kita nak discuss hari ni. Okay. Alright, so soalannya berbunyi begini. Rasa macam zaman-zaman belajar dulu kan. Okay. Nama diberi. Okay, soalannya adalah kejap, banyak soalan ni. Tetapi kita akan fokuskan kepada satu dulu. Okay. Kalau buat bisnes, kalau buat bisnes kena ada akaun bank syarikat ataupun kita gunakan personal account pun boleh. Okay. So macam mana? Saya adalah satu story tentang benda ni sebenarnya. Saya pun lalu fasa-fasa yang noob jugalah. Bila kita newbie lah. Newbie lah. Bila buat bisnes. Kita cakap account ni bukan account Facebook, bukan account social media. Yes. Kita cakap account bank. Account bank. Maknanya account duit masuk. Duit nak masuk dekat mana? Itu persoalan dia. Satu masa dulu waktu saya mula bisnes, benda pertama ni mungkin basic lah orang cakap, tapi sebenarnya saya tengok basic ni pun ada ramai orang yang buat bisnes hari ni tak ada benda ni. Benda yang pertama, kalau you nak berniaga di Malaysia ni especially, you kenalah ada SSM. Pergi Google SSM tu apa? Suruhanjaya bukan pilihan raya. Suruhanjaya Syarikat. Ya. Betul? Ya, betul. Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Betul ni, check balik. Nanti saya check balik check balik. SSM. SSM. So maknanya kita kena ada SSM. Itu yang pertama. Itu wajib kalau you buat bisnes. Kenapa wajib? Sebab bagi saya dia bukanlah, dia macam dia law. Check dulu. Dia law sebenarnya. Kita kena ada SSM untuk buat bisnes. Barulah bisnes kita tu legit. Legit maknanya sah bisnes kita tu. Dan saya dulu ada SSM waktu saya start. Cumanya kesilapan saya adalah saya tak ada account bank ataupun current account ataupun company account. Account syarikat lah. Account semasa syarikat. So saya masuk dalam personal account. Kelakar kan, ada SSM tapi tak ada account syarikat. Alright. So bila tak ada account syarikat ni, macam mana kita nak tunjukkan kepada bank yang kita buat bisnes? Kita berniaga kan? Kita berniaga. Ini pengalaman saya lah. Saya bukan yang pakar financial nak cakap benda ni. Cumanya based on my experience. Bila kita tidak ada akaun syarikat, macam mana kita nak tengok tahap kesihatan bisnes kita? Bank tak boleh tengok tahap kesihatan bisnes kita. Duit masuk ke, duit keluar ke, untung ke, rugi ke. Sebab in future, kalau kita jaga akaun kita ni dengan baik, kita akan ada profil yang cantik. Dan profil yang cantik ni lah yang membantu kita untuk grow kita punya bisnes next. Contohnya kalau kita perlukan loan ke dan sebagainya. So benda ni sangat wajib lah bagi saya. And ramai orang hari ni saya tengok juga, ada juga kebanyakannya yang masih tidak aware tentang betapa pentingnya bila dia buat bisnes ni, dia tidak ada akaun syarikat. So maknanya duit masuk dalam akaun personal. Bila dia masuk dalam akaun personal, dia akan jadi satu, kalau saya ni adalah bank, saya akan suspicious lah, kenapa duit kau masuk banyak kat personal ni, apa kau punya pendapatan? Kalau dia bekerja, datang daripada mana kan? So benda tu sebenarnya bahaya. So benda ni lah kita kena pastikan kita kena ada akaun syarikat dan kita juga kena ada SSM. Walaupun lah saya kata benda ni basic dia tadi, macam basic bunyi dia, tapi inilah sebenarnya bahayanya.
Paling tidak pun bukalah enterprise. Tak perlu ke Sdn Bhd lagi. Kalau baru start, bukalah enterprise dulu ke, supaya you ada akaun syarikat, you ada SSM dan menunjukkan you legit yang you buat business. Dan bila orang ataupun customer nak bank in, nak buat pembayaran, dia lebih lah yakin. Sebab you ada akaun company. Betul. Kalau kita buat business, akaun personal, kita akan rasa was-was bila kita nak bank in. Sebab sekarang ni kita nampak banyak scammer sebenarnya. Betul. Kan? Terlalu ramai, terlalu banyak scammer, bukan saja Malaysian, tetapi ada juga daripada negara-negara luar yang orang luar boleh scam kita kat sini. Orang luar pun buat jadi Malaysian boleh. Ya. Dah akaun saya sendiri pun berapa banyak dah scammer yang buat. Itu tidak termasuk dengan akaun social media kan? Akaun social media saya lah. Maknanya banyak gila saya tengok. Betul. Sikit-sikit scammer, scammer saya ni masuk dalam kita punya ni kan. Betul. Disebabkan terlalu banyak scammer melalui akaun social media membuatkan kenapa penting sebenarnya. Betapa penting. Bukan kenapa penting. Betapa pentingnya untuk kita ada akaun syarikat. Akaun syarikat berbanding dengan akaun personal. Dan dalam masa sama, of course lah, macam Tauzi cakap tadi, akaun syarikat dia lebih, orang kata, lebih profesional. Bank boleh tengok kan kita punya tahap kesihatan, kita punya akaun. Duit keluar masuk dalam masa sama. Kita memberikan kepercayaan lagi. Kita nak menimbulkan lagi kepercayaan di antara pembeli ataupun pelanggan kita yang nak membeli dengan kita. Kalau dia nampak nama je, dia rasa macam dia ni betul-betul nak berniaga ke? Dia nampak kita serius ke tak ni berniaga ni kalau kita pakai akaun personal. Saya tak nak bercakap dari segi financial. Saya nak cakap dari segi reputation. Reputasi kita. Bila kita tahu Tuan Razif, yang pakai nombor akaun personal ni sebenarnya banyak duit. Kan ada je yang banyak duit, yang memang bisnesnya alhamdulillah kan meletup semua. Tetapi bila kita tanya, adakah anda menggunakan akaun syarikat atau personal, sayangnya anda masih lagi menggunakan akaun personal. Dan betapa banyaknya benefit yang anda terlepas kalau anda menggunakan akaun personal berbanding dengan akaun syarikat untuk akaun bank lah. Benefit untuk akaun syarikat kan maksudnya. Akaun syarikat lah. Dengan terpening pula. Tak. Maknanya guna akaun syarikat ni ada banyak benefit lah daripada akaun personal. Benda tu lah. Betul, sebab saya nak cakap dari segi reputasi. Betul. Sebab bila orang nak back in tu, itu bagi saya paling penting. Orang percaya kita ke tak? Betul. Kita akan rasa, even kalau kita beli produk, okey lah, mungkin kalau orang kata dia beli produk RM50 mungkin dia tak kisah. Tapi what if kalau produk tu harga dia RM1,000, RM10,000 contoh. Betul. Takkan nak traffic akaun personal. Yes, betul. Kalau lah saya nampak ini mungkin sensitif ke tak sensitif, saya tak pastilah. Tetapi kalau macam agent insurance misalnya, ada time yang mungkin kita perlu mengeluarkan amount yang tinggi. Kan, amount yang tinggi. Kalau lah agent insurance tu kata, tak apa, bank in personal account saya, kita takkan bank in, kita takkan transfernya, kecuali dia ni akaun syarikat under kita punya ni. Dan kita macam yes, kita rasa ada kepercayaan kat situ. Ini adalah satu legit punya orang kata agent yang mana kita nak mencarum benda tu. So secara tak langsung, walaupun kalau kita menjual ikan bilis sekalipun, tetapi kalau kita ada akaun bank, orang kata berniaga kecil-kecilan lah. Yalah, kecil-kecilan. Dah, cerita sini mudah je. Kalau you agent ke, you stockist ke, kalau you dah start business, you nampak benda tu, sales you dah start growing, awal-awal mungkin lah boleh nak tengok. Tapi lepas tu bila dah macam dah boleh grow dah, pergilah buat akaun. Akaun bank, akaun syarikat. SSM jangan lupa. SSM jangan lupa. Suruhanjaya walaupun Syarikat Malaysia. Betul betul. Okay. Nanti dia orang kata apa pula kan. Cakap buat pandai tak tahu pula SSM tu apa. Kan. Okay, so kalau lah anda sama ada anda stockist, agent ke dropship sekalipun, yang memang walaupun anda membuat bisnes secara sambilan, betul, sebenarnya penting untuk anda ada akaun bank yang ada nama syarikat tu. Untuk anda senang kata legit dalam bisnes lah. Yes. Tapi kan ada satu juga saya tengok Allah, saya lupa. Tadi dia dah datang soalan tu. Tapi soalan dia berkenaan dengan pasal account bank ni lah tadi. Aduh, sekejap okay, tak apa, maintain biar lu lah. Okay. So okay, tadi kita cerita tentang account bank kan. Account bank kenapa penting untuk ada account bank, syarikat apa semua. Okay, ada lagi satu soalan. Soalan ni mungkin jawapan dia tidak terlalu panjang lah Tauzi. Kita minta Okay, soalan ni adalah adakah nak mula bisnes mesti kena buat pinjaman? Menarik. Secara, apa pandangan Tauzi? Dia macam kalau tipikalnya adalah selalunya kalau kita buat bisnes ni, kita akan cakap, mana nak start, mana nak ada modal buat bisnes.
kan, tak ada modal. Saya pun start modal RM300 je kan. So modal yang paling penting bagi saya adalah bukan setakat duit. Okay. Saya setuju bila kita nak buat bisnes tu, kita kena ada modal. Okay. Tapi kalau kita adalah orang yang baru especially, saya tak kata orang yang dah memang, dia macam ni, bila kita nak buat loan tu, dia ada fasa dia. Ini based on experience saya. The best business adalah, the best time ataupun masa terbaik you buat loan adalah bila you dah start grow your business. Okay. Sebab dia macam ni, kalau baru start business, kalau boleh gunakan apa yang ada dulu dan manage duit tu dengan baik dulu. Okay, buat sale, asingkan untung dengan cost. Untung, hasilkan cost. Untung dengan modal. Kemudian invest balik dalam bisnes tu, buat lagi sale. Sampai dicapai satu amount yang kita nampak dah lebih banyak lah. Okay, setiap orang level tak sama. And then bila kita dah start growing, okay, contohnya kita perlu stok yang lebih banyak, kita perlu tambah equipment. Contoh, kita mungkin perlukan kedai, kita mungkin perlukan kilang. Ni sampai tahap yang dah growing ni, kita perlukan machineries. Kalau kita perlukan machines, itulah pada waktu yang sangat sesuai ataupun yang saya rasa waktu yang the best untuk you apply untuk loan. Sebab kita kalau boleh tak nak guna duit kita sendiri, kita nak use other people money, supaya bila kita beli stok yang banyak, contohnya dari negara lain lah, contoh kita nak order stok, kita tidak kacau kita punya cash flow kita. Our own money, our cash kita tak kacau. So kita boleh grow dalam keadaan yang kita rasa lebih kurang risiko sebab kita ada our cash. Okay. And then kita bayarlah loan tu sedikit demi sedikit kan bila kita dah beli stok. So kalau tanya saya, pada waktu bila kita nak buat loan adalah pada waktu bisnes kita tengah nampak growing dan kita perlukan lebih modal, kita perlukan lebih stok, raw material dan sebagainya. So waktu ni lah waktu yang sesuai untuk kita buat loan. Faham. Okay. Ada satu lagi. Saya tengok lah. Soalan tadi ingat tak? Soalan tadi saya tak ingat lah. Tak datang lah. Dia tak datang lah. Dia dah tak datang. Saya minta maaf. Nanti kalau ada soalan tu lagi, kita masuk lain. Soalan tu bagus juga tu. Cik, bagus. Mengaku pula bagus. Kalau bagus, aku tak lupa lah. Okay. Soalan ini berkenaan dengan loan. Okay. Saya ada tengok. Boleh saya sebut nama individu ni tak? Ke macam mana? Kita nama samaran lah. Nama samaran lah? Okay. Nama samaran dia adalah Rahimah. Rahim. Okay, Rahim ni saya nak minta pandangan Tuan Uzi lah. Okay. Rahim ni dia tidak percaya kepada pinjaman loan. Okay. Dia punya cara dia adalah kalau dia nak beli mesin, kalau dia nak beli yalah macam kilang semua kan, mesin all those things. Dia lebih suka untuk terus bayar secara penuh sebab dia percaya itu menjadi asetnya dan dia tidak lagi rasa terhutang dengan siapa-siapa. Kalau ada problem ke apa, dan tak ada masalah, itu adalah barangan dia. Kalau dia dah tak ada ke, Rahim dah tak ada ke nanti apa semua, tak ada masalah untuk senang kata dia bebas hutang lah dalam bisnesnya. Kalau pendapat Tan Uzi macam mana? Sebab saya tengok Rahim ni memang ramai mengikutnya kan? Dan dia adalah seorang individu yang sangat bagus. Dan saya sangat look up lah dengan Rahim, bukan nama sebenar ni kan? Tetapi saya takut benda ni dia macam mana? Dia adalah satu benda, mungkin Rahim ni dia ada banyak duit, so dia tidak ada masalah untuk membayar sepenuhnya berbanding untuk buat loan. Dan orang lain yang melihat Rahim mungkin dia macam betul lah, kenapa aku guna buat loan kan? Baik aku beli je so that aku tak ada hutang apa semua. Apa pandangan Tuan Uzi? Okay, so ni secara ringkasnya, adakah kita patut beli sesuatu benda tu dengan cash ataupun kalau kita boleh buat loan, kita buat loan? Sebagai business owner, pemikiran dia adalah macam ni. Tak kisahlah you stokis ke, leader ke, you bukan founder produk ke, you sebenarnya business owner. So bila cakap tentang business owner, benda yang paling penting kita nak jaga adalah kita punya cash flow. Kita punya cash flow. So kalau saya setuju juga, secara generalnya saya suka bila contoh kalau kita boleh beli sesuatu dengan benda yang cash, bagus lah. Kita boleh beli cash, kita tak payah fikir dah hutang apa semua. Betul. Bagus sebenarnya. Tetapi
dia bergantung kepada orang tu lah. Saya setuju juga macam adakah Cik Rahim tu tadi dia dah ada banyak duit. Okay. Kalau contoh kita baru start hari ni ataupun kita dah tengah growing, katalah kita punya cash flow pun tak strong, duit kita dalam cash pun reserve cash kita pun tak banyak. Takkan kita nak habiskan the whole cash kita tu untuk beli benda tu. Faham tak? So macam mana kita nak rolling nanti bila kita tak ada reserve cash? Faham. Saya pernah berada di tahap ni. Betul. Kan? Di mana reserve cash pun kadang-kadang macam asal ni cukup tak cukup ni kan. So kalau benda tu boleh dibuat loan, dia boleh membantu kita punya cash flow tu dengan sihat. Saya tak kata saya sokong yang mana, tapi saya nak cerita tentang kenapa kalau kita buat, kenapa ada orang buat loan, kenapa ada orang beli cash. Ada orang mungkin beli cash sebab dia nak settle semua. Okay, bila kita buat loan sebenarnya dia memberi track record yang cantik. Kalau kita boleh bayar loan tu dengan baik kepada bank ke ataupun kepada mana-mana institution, financial institution, dia sebenarnya menunjukkan rekod kita tu cantik, kita boleh buat bayaran. Okay, bila rekod kita cantik, in future, let's say kita belikan something yang lebih besar amount loan tu, kita akan lebih mudah lah sedikit. Kita akan direkomend sebabkan track record kita cantik pembayarannya. Faham? So orang pun nak bagi pinjam pun dia tak rasa macam dia ni boleh bayar, tak boleh bayar. Boleh kena bayar kan. So bagusnya, bagus benefitnya bila kita buat loan ni adalah untuk beli sesuatu benda ni. Bukan semua maksud saya. Maknanya janganlah lepas ni pergi pula buat semua loan. Tak, maksud saya adalah kebaikannya pula adalah yang kita kena tengok dari sudut bisnes sendiri. Dia akan membantu kita in future. Itulah bezanya. Kan, bila kita boleh bayar loan, dia ada benefit dia. So apa pun dekat sini saya meraihkan Cik Rahim ataupun sesiapa yang mungkin dia rasa better aku beli cash, you belilah. You nak buat loan, you buat loan lah. Cumanya dekat sini saya menceritakan apa benefit dia kalau you beli sendiri ataupun you beli cash ataupun you buat loan. So you punya pilihan. Apa yang saya boleh conclude kan, konklusinya adalah kalau kita nak buat loan ni, kita kena pastikan kita mampu untuk bayar. Betul juga. Itu tak ada masalah tu. Sebenarnya advantage ni adalah of course lah orang akan kata macam kenapa nak kena hutang lagi kan. Tapi dalam masa sama the purpose macam Tuan Rozee cakap tadi, kita nak jaga nama juga dengan bank. Supaya kita punya performance dengan bank tu, kita punya profile kita cantik dalam bank. Dalam masa sama kita masih lagi mampu untuk bayar. Benda itulah. So apa pandangan anda berkenaan dengan soalan di bawah? Ini pandangan saya, pandangan Omar, pandangan kami sebenarnya. Dan kita tidak memihak mana-mana pun. Kita tidak memihak mana-mana, cuma kita suka untuk bincangkan. Untuk kita tengok apa perspektif yang kita ada, dan mungkin anda ada perspektif daripada anda sendiri. Anda boleh komen di dalam ruangan komen ini. Okay, so saya rasa itu saja untuk episod kali ini, Tuan Rozee. Alright, thank you so much everyone for tune in, tengok sampai habis. InsyaAllah next time kita akan teruskan dengan soalan-soalan yang berikutnya. Dan kita jumpa lagi nanti. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.